Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhana Najwa binti Mahyudin, pemegang kad nombor matrik 281596, memilih tajuk jenis-jenis kerajaan bagi tugasan individu subjek Malaysian Nationhood. Sebelum kita merungkai jenis-jenis kerajaan yang ada, eloklah kiranya jika kita melihat semula sejarah perkembangan politik di Malaysia yang boleh dibagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, zaman tradisi, yang kedua, zaman penjajahan dan yang ketiga, era kemerdekaan. Pada zaman tradisi, pemerintahan dilakukan secara raja berkuasa mutlak. Sultan akan dilantik melalui sistem hierarki ataupun pewarisan. Sultan juga akan dibantu oleh pembesar 4 lipatan yang dikenali sebagai bendahara, bendahari, temenggung dan laksmana. Bendahara merupakan penasihat sultan dan juga memainkan peranan sebagai Perdana Menteri pada zaman sekarang. Kemudian, temenggung akan menjaga keselamatan negeri ataupun disamakan sebagai ketua polis. Laksmana akan menjaga keselamatan laut dan terakhir sekali, bendahari merupakan pemungut cukai dan menjaga hal ehwal para pedagang. Pada peringkat pertempatan pula, Sultan dibantu oleh Demang, ketua penghulu, ketua kampung, penghulu untuk mengurus urusan pada peringkat tempatan. Kita beralih pula kepada zaman penjajahan. Apabila termeterainya penjajahan Pangkor 1874, ia mengubah sistem politik di Tanah Melayu. Ini kerana kuasa raja hanya menjadi penasihat sahaja, manakala tugas pembesar diambil alih oleh pegawai British. Kesannya, ia menghapuskan kekuasaan mutlak dan digantikan oleh perlembagaan bertulis. Dan yang terakhir sekali, era kemerdekaan di mana negara kita bebas daripada penjajah. Fungsi dan peranan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan melengkapi satu sama lain dalam merajui negara kita Malaysia sehingga kini. Pilihan raya umum akan diadakan 5 tahun sekali di mana rakyat akan turun mengundi untuk memilih pemimpin yang mereka ingini dalam merajui negara kita Malaysia. Manakala Yang di-Pertuan Agong akan melaksanakan tugasannya melalui peruntukan di dalam perlembagaan. Semua keputusan yang akan diputuskan oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri dan kabinetnya. Dan pelantikan Yang di-Pertuan Agong adalah secara bergila-gila, bukannya secara pewarisan. Sebelum kita merungkai jenis-jenis kerajaan, eloklah kiranya jika kita mentafsir terlebih dahulu apa itu kerajaan dan tujuannya. Kerajaan ialah satu kumpulan ataupun kelompok yang diberi kuasa untuk memerintah ataupun menguasai sebuah komuniti yang datang dalam bentuk negeri ataupun negara. Tujuannya ialah untuk mewartakan undang-undang dan mengutip cukai. Seterusnya, ia juga akan mewujudkan sistem pengadilan kepada yang melanggar undang-undang yang telah diwartakan. Yang ketiga, kerajaan akan membiayai sistem ketenteraan untuk mempertahankan negara daripada musuh. Dan yang terakhir sekali, melalui adanya kerajaan, ia akan melantik seorang ketua untuk membuat keputusan demi kebaikan komuniti tersebut. Terdapat banyak bentuk kerajaan yang diimplementasi di atas muka bumi ini. Akan tetapi, terdapat 3 bentuk kerajaan yang sering diguna pakai oleh kebanyakan negara. Antaranya ialah autokrasi, demokrasi dan oligarki. Kita mulakan dengan jenis kerajaan yang pertama, iaitu autokrasi. Autokrasi ialah kerajaan yang diperintah dan dikawal oleh hanya seorang pemerintah sahaja. Antara ciri-ciri autokrasi ialah pemerintahnya tidak terikat dengan undang-undang dan mempunyai kuasa yang mutlak. Antara 2 jenis autokrasi ialah monarki mutlak dan diktator. Dalam pemerintahan monarki mutlak, bentuk pemerintahannya ialah raja berkuasa mutlak dan diwarisi oleh keturunannya sendiri melalui sistem hierarki. Contohnya, Sultan Brunei Darussalam yang ke-28, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, menurunkan tahtanya kepada putera sulungnya yang merupakan Sultan Hassanal Bolkiah yang merupakan Sultan Brunei Darussalam hingga kini. Selain daripada Brunei, Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu juga mengamalkan monarki mutlak.
Kerajaan yang kedua di bawah autokrasi ialah diktator. Pemerintah diktator ialah seorang yang menyalahi undang-undang dan tidak bersaluan dengan kerajaan yang sedia ada. Dan kebiasaannya akan merampas kuasa untuk menjadi pemerintah secara kekerasan. Contohnya Adolf Hitler, pengerusi parti Nazi yang merupakan sebuah organisasi pemberontakan radikal. Kim Jong-un, yang merupakan pemimpin agung Korea Utara yang menyambung legasi selepas kematian bapanya, juga merupakan seorang pemimpin yang diktator pada era ini. Kita beralih pula kepada jenis kerajaan yang kedua, iaitu oligarki. Pemerintahan oligarki ialah pemerintahan yang dijalankan oleh sekumpulan kecil manusia yang mempunyai pengaruh kuasa yang besar. Diiktiraf sebagai golongan minoriti yang dominan kerana melalui keturunan, pengaruh tentera, pengaruh politik, status serta kekayaan. Pemerintahan aristokrasi. Pemerintah aristokrasi menganggap dirinya sebagai yang terbaik. Aristokrasi biasanya dilihat sebagai pemerintahan oleh kelompok istimewa, individu yang terbaik dan datangnya daripada golongan bangsawan. Republik Ancient Rome terdiri daripada bangsawan dan konsul, senat dan asosiasi suku. Pada abad pertengahan dan awal zaman moden, aristokrasi terdiri daripada kelas-kelas bangsawan yang berpengaruh dan dianggap istimewa kerana nenek moyangnya memiliki kekayaan. Seterusnya, pemerintahan teokrasi. Pemerintahan teokrasi ini mengiktiraf kewujudan Tuhan atau Dewa sebagai pemerintah agung. Golongan agama yang memerintah menyamakan undang-undang negara seperti undang-undang yang termaktub di dalam agamanya. Contohnya, teokrasi Kristian yang diamalkan oleh Kota Vatikan yang dikuasai oleh Paus yang dilantik oleh College Kardinat. Bagi teokrasi Islam pula, negara Iran disifatkan sebagai negara republik teokrasi kerana terdapat campuran unsur keagamaan di dalam perlembagaan negara mereka. Kita beralih pula kepada jenis kerajaan yang ketiga, yang terakhir, iaitu demokrasi. Pemerintahan demokrasi ialah di mana rakyat mempunyai kuasa untuk membuat keputusan demi kebaikan negara. Contohnya, rakyat mempunyai kuasa untuk mengundi pemimpin yang mereka ingini bagi meracui negara mereka. Parti politik pula merupakan kumpulan yang mempunyai idealisme yang sama untuk meracu kerajaan. Terdapat dua jenis demokrasi, iaitu demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung. Di dalam demokrasi perwakilan, rakyat diberi kuasa melalui pengundian yang dilakukan pada setiap beberapa tahun yang ditetapkan untuk memilih wakil pemimpin yang bertanding yang kemudiannya akan membentuk badan pemerintahan sendiri apabila telah memenangi majoriti undian. Contohnya, pilihan raya 2020 di United States Amerika, Joe Biden telah berjaya mengalahkan Donald Trump di dalam pilihan raya yang meletakkan Joe Biden sebagai Perdana Menteri USA dan melantik Kamala Harris sebagai timbalan Perdana Menteri perempuan yang pertama di United States Amerika. Demokrasi langsung pula, warga negara yang mencukupi syarat boleh membuat keputusan secara langsung terhadap isu perundangan dan pentadbiran juga melalui pengundian. Contohnya, pada kurun kelima di Athens, di mana terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis yang ahlinya terdiri daripada warga negara lelaki dewasa yang bertujuan untuk mencadangkan dasar kerajaan. Kita telah sampai ke penghujung video ini. Sebelum saya mengundur diri, mari kita lihat semula ketiga-tiga kerajaan yang telah diutarakan. Yang pertama, autokrasi. Pemerintahan autokrasi ialah pemerintah yang mempunyai kuasa yang tertinggi dan berkuasa mutlak. Dua jenis pemerintahan autokrasi ialah monarki dan diktator. Yang kedua, oligarki. Oligarki ialah pemerintahan yang diterajui oleh golongan pemerintah yang mempunyai kuasa ataupun pengaruh besar. Dua jenis oligarki ialah aristokrasi dan teokrasi.
Dan yang terakhir, demokrasi. Pemerintahan yang di mana pemerintah dipilih oleh majoriti rakyat dan suara rakyat diketengahkan di dalam membuat keputusan demi kebaikan negara. Dua jenis demokrasi ialah demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung. Semoga ilmu yang disampaikan dapat dimanfaatkan buat semua. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.